Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, tersambung kitab Risalah Tauhid. Lambat lagi mula pada malam ni. Perjalanan tu makan masa sebab hujan lebat. Jadi kita masuk kenyataan yang kedua. Muka surat 15, Rumi, Jawi muka surat 11. Kenyataan yang kedua. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dar. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang sesungguhnya, sebelum tu, perhatian menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam. Perbahasan malam ni mungkin tak berat sangat kot. Mari kita tengok Sungguhnya jika seorang berfikir. Sungguhnya jika seorang berfikir dan menilik, memperhatikan kejadian alam ini, niscaya ia dapat petunjuk bahawa Tuhan yang menjadikan dia. Sesungguhnya jika seorang tu guna akal dia untuk berfikir, bukan setakat fikir, dia tilik, dia menilik. Dengan cara macam mana? Memperhatikan kejadian alam. Apa yang berlaku, dia tengok diri dia, dia tengok pokok, dia tengok rumah, dia tengok alam, dia tengok matahari, dia tengok bulan. Itulah, memperhatikan kejadian alam ini, niscaya ia dapat petunjuk bahawa Tuhan yang menjadikan dia. Maka dia akan dapat petunjuk, dia akan dapat tahu, dia akan dapat keyakinan bahawa ada yang menjadikan. Bahawa ada yang menjadikan apa yang dia tengok tadi itulah. Dia tengok pokok, maka dia tahu, dia tengok, dia renung aja. Dia kena tu berfikir dan menilik. Berfikir, menilik, memerhatikan. 3. Maka dia kata mesti ada yang menjadikan. Mesti ada yang menjadikan. Dia tak jadi sendiri. Tengok binatang, mesti ada yang jadikan binatang. Tengok orang lebih-lebih lagi. Kata mesti. Tapi dengan syarat kena berfikir, menilik. Menilik tu macam menilik dan memperhatikan. Perhati aja. Maka umbi dan puncanya ialah dari mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kenyataan di bawah ini. Maksud bagaimana tu sebagaimana. Bagaimana tu maksudnya sebagaimana kenyataan di bawah ini. Setelah berfikir, menilik dan memperhatikan kejadian alam, apa saja dia perhati, maka dia akan dapat hidayah. Dia akan dapat petunjuk. Petunjuk bahawa ada yang jadikan apa yang dia perhati tadi. Ya. Dan yang jadikan dia tu
Menyebabkan akhir sekali keputusan dia mesti yang jadikan dia tu adalah Yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Yang disebut sini Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana ni? Dia akan beritahu dalam beberapa 3. 1, 2, 3. Mari kita baca yang pertama. Yang pertama, kamu lihat pada suatu benda atau kejadian. Tengok apa yang terjadi atau tengok satu benda. Seperti kerusi-kerusi, meja dan sebagainya. Kita perhati kerusi, kita perhati meja, apa-apalah kita duk perhatiin. Niscaya kamu akan dapati, maksud dia, mesti kita akan dapat satu kesimpulan. Mesti kita akan dapat satu hukum. Satu keputusan. Hukum akal. Keputusan yang akal kita akan buat. Pasti kita akan dapat, pasti akal kita akan menghukum. Ataupun pasti akal kita akan memberitahu kita satu keputusan. Iaitu, niscaya kamu dapati, itu maksudnya. Kerusi-kerusi dan meja itu, yang diperhati kerusi meja tadi, tidak boleh ada dengan sendirinya. Tak boleh dia tiba-tiba je dia ada. Itu adalah dipanggil keputusan akal. Mula-mula perhati tu, meja. Tengok kerusi, tengok meja. Bernilik, memerhatikan, berfikir. Kita katakan, maka akal kita akan buat keluar satu keputusan. Ataupun menghukumlah, satu hukum. Keputusan. Iaitu, kerusi dan meja ni, dia bukan ada sendiri. Kamu percaya ada yang membuatnya. Mesti ada yang buat. Automatik. Walaupun dia tak tengok pun orang buat meja kerusi tu tak. Automatik ada. Akal dia terus buat keputusan tu. Akal dia terus keluarkan satu keputusan. Jadi, kadang-kadang kita tak perlu melihat untuk kita yakin. Akal kita akan dapat buat keputusan, akal yang sejahtera akan dapat buat keputusan walaupun tidak melihatnya. Tidak melihat apa ni? Orang buat kerusi, orang buat meja. Yang dia lihat kesan daripada pembuatan tadi iaitu meja dan kerusi. Automatik dia kata, dia yakin 100% ada owner atau ada pembuat, ada creator. Mesti ada pembuat. Automatik. Kita kata, tak tengok pun orang buat, yakin, aku yakin 100% ada yang buat. Kau tengok? Tak. Aku tak tengok, tapi aku yakin. Dia panggil keputusan akal. Demikian jugalah segala kejadian alam ni. Macam tu juga alam ni semua. Alam, bumi, planet dan semua ni yang kita boleh nampak ni, yang boleh kita tahu ni. Tidak boleh ada, melainkan ada yang membuatnya. Macam mana kita tengok meja, tiba-tiba ada meja, tiba-tiba ada kerusi. Kita akan kata ada creator, ada pembuat meja, pembuat kerusi. Ada. Macam tu juga kita tengok alam ni. Tengok pokok kelapa. Tengok diri kita sendiri, manusia. Tengok binatang. Tengok pertumbuhan. Tengok lautan. Tengok sungai sebagainya. Tengok hujan, apa sebagainya. Mesti ada yang buat. Itu dia panggil simple aja tu. Dia tak payah fikir panjang-panjang, simple aja. Macam mana kita tengok kerusi, tengok meja ada, kita tak boleh kata tiba-tiba ada, mesti ada pembuat. Macam tu juga kita tengok yang lain. Simple aja. Okay? Dan yang mengadakan, okay, demikian juga segala kejadian alam ini. Kejadian. Pertama, kejadian yang dah jadi. Yang kedua, kejadian alam ni maksudnya panas, kejadian tanah runtuh, gempa bumi, sebagainya. Lepas tu hidup mati. Itu kejadian alam. Apa yang terjadi pada alam ni. Demikian juga segala kejadian alam ini tidak boleh ada. Tak boleh terjadi. Melainkan ada yang buat. Melainkan ada yang jadikan. Ada yang buatnya. Dan yang mengadakan. Mesti ada yang buat, yang mengadakan. Daripada tak ada kepada ada tadi. Mestinya.
Yang demikian, mengadakan yang demikian dengan pandangan kamu yang pertama ini. Okey, stop kat situlah. Mesti ada yang membuatnya dan yang mengadakan. Simple. Okey. Yang demikian, ada kan yang demikian tadilah apa yang kita tengok tadi. Dengan pandangan kamu yang pertama ini, maka dengan demikian, dengan pandangan kamu yang pertama ini, dengan kita tengok ni, okey, kita dah dapat keputusan akal mengatakan ada owner, ada creator, ada pembuat, maka dapatlah kamu beriktikad. Dapatlah kita berpegang dalam hati kita, dekat akidah kita, dan percaya 100%, alam ini tidak boleh ada dengan sendiri. Alam ni dia tak jadi sendiri. Yang kita panggil semula jadi itu, tak. Alam ni tidak semula jadi. Alam ini bukan dia jadi tiba-tiba aja. Melainkan ada yang mengadakan adanya itu. Melainkan ada yang jadikan dia. Ada yang buat dia. Ada yang buat. Tak kira seseorang itu terpelajar ataupun tak belajar. Maksud terpelajar tu belajar tinggi. Ataupun jenis orang tak belajar. Maksud tak belajar tu maksud tak pergi sekolah macam tu lah. Bila kita sebut belajar macam tu lah, tak masuk universiti. Ataupun yang jenis masuk universiti belajar. Tak kira lah orang itu terpelajar ataupun tidak terpelajar, pasti dia akan mengatakan jika ada tulisan, maka pasti ada yang menulis. Jika ada tulisan, boleh tak kita kata tulisan ni jadi sendiri? Pasti ada yang menulis. Ni. Mesti ada. Siapa? Pengarang lah, asal. Pengarang lah. Kita tengok tulisan dekat dinding. Kat dinding. Automatik kita akan kata sama ada kita terpelajar ataupun tidak. Kita belajar sampai master PhD. Kita akan kata mesti ada orang tulis. Ada orang tulis tulisan besar kat dinding. Macam conteng-conteng tu lah. Vandalism. Orang tu kampung. Orang kampung aja pun. Tengok dekat satu dinding besar. Yang sama. Ada tulisan. Dia pun kata mesti ada orang. Mesti ada tuan punya tulisan. Mesti ada orang yang menulis. Tak kisahlah dia terpelajar ataupun tidak. Jika ada masakan, pasti ada chef. Iaitu orang yang masak. Tiba-tiba ada mihun sup. Satu mangkuk. Panas. Mihun sup. Orang yang belajar sampai PhD kata, mesti ada chef dia, mesti ada tukang masak. Orang yang tak belajar langsung, pun dia kata, mesti ada tukang masak. Bukannya dia jadi sendiri. Mi tu naik, mihun tu masuk dalam tu, lepas tu masuk air sendiri, air panas sendiri. Lepas tu masuk garam, masuk itu, masuk ini, jadi sendiri. Tak. Sama ada dia belajar tinggi atau dia tak belajar. Dia tidak terpelajar. Tetap dia akan kata, mesti ada tukang masak. Sebab dah jadi, dah bihun sup. Dia tengok satu gambar, lukisan gambar. Dia akan kata, pasti ada pelukis. Pasti ada pelukis. Dia takkan tertiba jadi sendiri. Begitu juga, ada alam ni, pasti ada yang jadikan. Malah alam ni sentiasa bergerak. Sentiasa berubah. Pasti ada yang mengubah. Pasti ada. Bukannya tak ada, pasti ada. Sebab alam ni lagi mudah nak tengok sebab alam sentiasa berubah. Alam berubah setiap detik. Yang dinamakan alam adalah sentiasa berubah. Maka setiap kali berubah, maka adalah benda baru sebab dia berubah. Ubah. Maka setiap kali itulah ada yang mengubahkannya. Ada yang menciptanya, ada yang mengadakan perubahan tadi. Yang dalam apa? Dalam surah apa tu? Ar-Rahman. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi sentiasa apa dia? Yas'aluhu. Yas'aluhu. Kalau kita terjemah yas'al, maksudnya bertanya. Kalau terjemah gitu. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi sentiasa bertanya kepadanya, kepada Tuhan. Bukan maksud bertanya, maksudnya sentiasa meminta. Ataupun sentiasa memerlukan.
Setiap yang ada di langit dan bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap waktu ia dalam, iaitu Allah atau Tuhan dalam kesibukan. Setiap, sebab makhluk ni sentiasa berubah. Dan nama makhluk tu dia berubah. Berubah. Jadi bila berubah, adalah benda baru. Maka setiap kali itu, buktinya dalam surah Rahman. Semua yang ada di langit sentiasa yas'aluhu, memerlukan Tuhan. Kulla yaumin huwa fi sya'ni. Setiap waktu dalam kesibukan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah hendak engkau dustakan lagi? Nak bagi tahu kat sini, nak cerita kat sini, maknanya alam ini dia tak terjadi dengan sendirinya. Dia pasti ada yang menjadikan. Malah alam ini juga sentiasa berubah. Sebab yang berubah itulah namanya alam. Kalau tak berubah, tak nama alam. Kita berubah. Berubah. Tadi satu saat yang lepas. Sekarang saat yang lain. Berubah. Maka sentiasa ada yang mengadakan dan mencipta tu. Itu maksudnya kejadian alam ini tidak boleh ada melainkan ada yang membuatnya. Bila sebut kejadian alam sentiasa berubah, maka sentiasalah kita memerlukan Allah. Sentiasa, kerana Allah yang ubah kita. Ubah apa? Tengoklah, tadi tangan kat sini, sekarang dah tangan kat sini, dah ubah dah. Tadi umur berapa dah tangan ni? Berapa 40 berapa tahun? Sekarang dah bertambah beberapa saat. Kan berubah. Sentiasa berubah. Itulah makhluk. Sentiasa berubah. Jadi, maka dapatlah kamu beriktikad dan percaya alam ini tidak boleh ada dengan sendiri. Tak boleh. Melainkan ada yang mengadakan adanya itu, malah setiap detik kita diadakan. Setiap detik kita diadakan. Ada. Kita ni baru kan. Malah disebut sini, alam ni, disebut sini, maka dapatlah kamu beriktikad dan percaya alam ini tidak boleh ada dengan sendirinya. Melainkan ada yang mengadakan adanya itu. Perkataan alam itu pun dinamakan alam. Makna alam ni apa selain pada Allah lah. Alam. Alam ni dinamakan alam yang berasal daripada alamat. Alamat kewujudan Tuhan. Maka alam dinamakan alam. Kenapa alam ni dinamakan alam? Kerana alam ini adalah alamat. Alamat apa? Tanda apa? Tanda kewujudan Tuhan. Sebab tu alam nama alam. Sebab dia adalah tanda. Alam ni tanda. Tanda apa? Tanda kewujudan Tuhan. Macam mana nak tengok? Alam ini tak mungkin terjadi tanpa ada yang buat. Maka dengan adanya alam ni, adalah yang mencipta, adalah yang membuatkan alam ni. Alam tu apa? Kita semua, termasuk kita. Maka kita boleh faham dengan sendirinya bahawasanya pasti ada pembuat, yang mengadakan, creator. Yang kedua, kamu siasat lebih jauh lagi. Siasat lagi, maksudnya fikir lagi mendalam lagi. Tatkala kamu perhatikan perbuatan-perbuatan tukang kerusi-kerusi dan meja-meja itu bersalah-salahan. Bila kita perhati pasal kursi meja tadi, pasti ada yang membuat kursi dan meja. Tak mungkin kursi meja tu jadi sendiri. Maka kita siasat lagi lebih jauh. Kursi-kursi yang ada tadi, banyak-banyak kursi-kursi meja-meja yang ada tadi, bersalah-salahan. Tak sama. Bersalah-salahan, tak sama. Ada yang molek, ada yang hodoh. Ada yang kursi tu comel, cantik. Ada yang tak cantik. Ada yang canggih, ada yang tak canggih. Macam-macam jenis kursi bila kita tengok kursi yang banyak tadi, kursi-kursi dan meja-meja tadi. Ada yang sempurna, ada yang kurang. Ada yang sedap duduk kursi tu. Ada yang kurang sempurna. Kerat kaki 4 tu tak sama panjang ke? Ada yang tajam-tajam ke? Ada paku terkeluar sikit, sakit kena punggung ke? Ada yang tak sempurna. Ada yang perfect. Siap cat dan sebagainya. Ada. Bila kita tengok meja-meja dan kursi-kursi yang banyak ni, setelah akal kita menghukumkan pasti ada pembuat kursi dan meja, dan kita tengok pula kursi-kursi tadi berbeza-beza. Ada yang sempurna, ada yang kurang. Maka yang molek dan sempurna itu sentiasa menerima bertambah-tambah molek dan sempurna. Kita tengok pula yang sempurna.
Kita tengok yang sempurna. Oh, sempurnanya. Itu kita tengok waktu tu. Bestnya, hebatnya kursi ni. Hebatnya meja ni. Satu waktu masa yang akan datang nanti, selepas pada itu, kita tengok kursi juga, kursi lain pula. Yang mana, kursi lain tu lebih cantik pula, lebih sempurna daripada kursi yang sempurna sebelum ni. Tu dia yang disambung tu. Sehingga kamu dapati, segala ketukangan orang yang kemudian lebih molek, lebih sempurna daripada tukang yang dahulu. Kita tengok kursi meja, kita tahu mesti ada creator, mesti ada yang membuat. Bila kita dah letak akal kita dah menghukumkan ada yang buat, Tuhan yang buat, ada yang membuat kursi tadi, bukan Tuhan, ada yang membuat kursi tadi. Kita tengok pula kursi. Banyak kursi dan meja. Ada yang sempurna, ada yang tak sempurna. Kita tengok yang sempurna, yang hebat kursi ni. Bila kita tengok, kita tengok lagi masa yang akan datang, beberapa tahun selepas pada tu, lagi sempurna daripada yang kita tengok dah sempurna dah. Jadi, kita dapat tahu bahawa yang kita kata sempurna tu rupanya nanti akan datang ada lagi sempurna. Ada lagi sempurna, ada lagi sempurna, ada lagi sempurna. Okay. Nyatalah dengan sebab lebih kepandaian orang yang kemudian kerana melihat perbuatan orang yang dahulu. Kenapa makin lama makin sempurna kerusi meja yang kita tengok ni? Makin hebat, makin selesa. Sebab orang yang terdahulu, yang ni dah sempurna dah. Kemudian lahirlah generasi baru. Generasi baru ni dia akan melihat kursi meja yang lama. Maka dia dapat idea dari situ. Dan dia ada idea yang lain, maka dia tambah baik, inovasi. Kursi meja tadi bertambah jadi lagi baik. Lagi sempurna. Kita kata yang tu pula sempurna. Sebelum ni kita kata yang lama tu sempurna. Sekarang kita kata yang baru pula sempurna. Selang beberapa tahun, lahir pula generasi baru. Dia tengok, wah hebat dah ni. Tapi dia tambah baik lagi. Jadi lagi sempurna. Makin lama makin sempurna, makin lama makin sempurna. Kata gini. Nyatalah dengan sebab lebih kepandaian orang yang kemudian kerana melihat perbuatan orang yang terdahulu. Demikianlah sehingga sekarang, sikit-sikit sampai sekarang, tiada kesudahan bertambah-tambah molek dan sempurna. Makin elok, makin elok, makin elok, makin elok. Okey, dah perhati dah faham dah cerita ni? Maka dengan perhatian ini, nyatalah pula sekalian manusia itu dalam kekurangan dan lemah. Daripada cerita tadi, daripada pemerhatian tadi, kita dapat satu perkara. Iaitu, manusia lemah. Kat mana manusia ni lemah? Kan makin sempurna tu. Kat situ kita dapat manusia ni sebenarnya lemah. Dan kurang. Kat mana tu? Kat mana? Setiap kali ada yang baru, yang lama tu dah kurang lah. Jadi kurang. Maka walaupun kita kata ianya sempurna pada asalnya, sebenarnya kurang juga. Sebab nanti ada yang lagi sempurna. Bila ada yang lagi sempurna, yang lama tu jadi tak sempurna lah. Sebab ada yang lagi sempurna. Maka dia lemah lah berbanding dengan yang sempurna. Tak lama lagi, keluar lagi yang lebih sempurna. Yang kita kata telah sempurna berbanding yang lepas, maka yang baru tu lagi sempurna berbanding dengan dia pula. Begitulah sampai kiamat. Maknanya, ada tak yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya sempurna? Tak ada. Walaupun kita kata sempurna dah, nanti ada lagi yang sempurna. Itu menandakan bila kita tengok sentiasa ada generasi yang lebih sempurna, lebih hebat, lebih sempurna dan lebih hebat, maka ramai orang tak boleh masuk. Kenapa? Line saya rasa okey je. Ada orang siap mesej tak boleh masuk. Maka kat situ kita dapat tahu bahawasanya menandakan yang buat tadi tu, yang kata sempurna tadi tak sempurna. Nampak? Kena fikir ya. Kapah baru masuk. Tak boleh masuk ke? Tak boleh masuk line kot. Kat kami okey je. Ramai ni masuk okey je. Jadi cuba kalau kita fikir baru kita nampak. Dengan kita nampak, wah hebat tak sempurna. Tapi sebenarnya sempurna tu akan datang lagi sempurna. Menandakan yang kita kata sempurna tu tak sempurna. Tu, kita kena fikir.
Demikianlah hingga sekarang tiada kesudahan, bertambah-tambah molek dan sempurna. Menandakan kita tak sempurna. Maka dengan perhatian ini nyatalah pula sekalian manusia itu dalam kekurangan dan lemah. Hanya kadar yang dianugerahi Tuhan akan dia ilmu dan kekuatan jua. Dapat kita faham yang mana kata kita sempurna, kata sempurna tu itu hanyalah ilmu dan kekuatan yang Allah bagi setakat tu aja. Waktu tu. Kemudian akan datang Allah bagi lagi lebih kat orang lain pula, generasi seterusnya, maka lebih sempurna. Maka lebih lagi. Kalau tidak, tentu manusia itu telah membuat dengan sempurna terus. Kalaulah betul lah manusia tu hebat sungguh, dia akan buat yang baik terus. Dia akan buat yang paling maksimum terus. Kenapa buat dulu? Tapi akan datang ada lagi generasi lain yang lebih baik. Menandakan yang kata sempurna tu sekadar yang Tuhan bagi, takat itu aja ilmu dan kemampuan dia. Itu dia punya pemerhatian kalau kita perhati. Nyatalah kepandaian bertukang tadi tu adalah ilham daripada Allah. Kursi dan meja tadi dapat dihasilkan setakat kadar kesempurnaan yang dianugerahkan Allah pada dia aja. Sekadar kekuatan yang Allah anugerah kat dia aja. Buktinya akan datang ada lagi lebih. Maka nyatalah dengan ini sebenarnya manusia dalam kekurangan dan lemah, kerana kalau tidak pasti manusia akan buat kerusi yang terus sempurna, meja yang terus sempurna tanpa kecelaan dan tidak lapuk ditelan zaman. Kenapa sekarang? Dulu meja sekian. Sekarang meja boleh lipat. Dulu meja tak boleh lipat. Dulu meja berat. Buat daripada kayu apa tahu. Sekarang meja tak berat, buat pada plastik. Nampak perbezaan? Dulu meja boleh lipat kaki aja. Sekarang meja boleh lipat semua jadi besar ni je masuk dalam beg. Lipat. Dulu meja dia punya apa dia panggil ni? Atas dia papan dia tu tak bersambung dengan kaki. Bersambung. Jadi masuk ambil kaki ke tempat lain, apa ni, papan jadi tempat lain, macam kenduri kahwin dulu-dulu tu kan. Kan dia letak yang silang besi silang. Sekarang kaki dia melekat sekali dengan papan. Contoh. Dah lah tu boleh lipat lagi. Nampak perubahan dulu. Beza dulu dengan sekarang. Kursi dulu tak sempurna sangat. Sebab duduk keras. Keras. Buat pakai kayu, keras. Lama, kursi tu ada letak sponge dekat tempat duduk. Belakang tak ada lagi. Belakang besi lagi. Lama generasi seterusnya, dia letak sponge kat belakang dengan kat tempat duduk. Lama lagi, dulu kerusi tak boleh pusing. Sekarang kerusi boleh pusing. Nampak? Makin baik. Dulu nak pusing kerusi kena angkat. Sekarang tak payah. Dulu kerusi kena angkat, sekarang ada roda. Nampak? Makin baik. Dulu kerusi tak ada tempat letak tangan. Sekarang kerusi ada tempat letak tangan. Dulu tempat letak tangan dia tak boleh adjust. Sekarang boleh adjust. Kerak atas bawah tempat letak tangan. Dan sebagainya. Dulu boleh pakai tak ada hidrolik, naik turun. Macam mana yang kilang buat, yang macam mana tukang buat, macam itulah kursi dia. Sekarang boleh tekan naik turun. Macam-macam. Menandakan manusia tak sempurna. Kenapa? Semakin lama semakin baik, semakin sempurna. Kalau manusia tu dalam memang sempurna, maka dia akan buat maksimum terus. Tu nak bagi tahu tu lah. Kenderaan. Dulu naik kereta lembu. Perlahan aja. Tak lama lepas pada tu ada kereta ni. Kereta yang bukan pakai lembu. Bukan pakai lembu. Dulu pakai lembu. Lama akhir-akhir jadi kapal terbang. Dah lah laju. Nampak tak perubahan? Kita kata, canggih sekarang ada kapal terbang. Akan datang ada apa tak tahu lagi. Sentiasa ada pembaharuan daripada generasi baru menandakan manusia itu lemah. Kita salah fikir. Kita fikir, bila makin lama satu teknologi tu makin tinggi, kita rasa makin sempurna, kita rasa dah hebat dah. Sebenarnya itu menandakan tak hebat.
Itu menandakan tak hebat. Itu menandakan manusia itu lemah. Itu maknanya manusia itu lemah. Manusia itu hanya ada ilmu dan kekuatan yang Allah bagi aja. Itu tanda. Allah. Seterusnya. Yang ketiga. Kamu pandang pula kepada kejadian manusia. Dia suruh tengok manusia. Suruh tengok manusia. Kenapa suruh tengok manusia? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak tengok ke? Nanti kita bincang bab tu. Kamu pandang pula, fikir pula pada kejadian manusia. Bulan, matahari, bintang-bintang, tumbuh-tumbuhan, sama ada yang kecil atau yang besar. Maka kamu dapati tiap-tiap satunya telah dijadikan cukup lengkap dengan aturan dan kejadian yang elok, hikmah yang pelik, seperti yang ada tersusun pada manusia, iaitu berakal, bertutur, mendengar. Tengok pula pada manusia dulu. Manusia tu dijadikan dah perfect terus. Perfect terus. Sedangkan kita tahu dah tadi, kita ni makin lama generasi makin akan datang, makin canggih, makin pandai, makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna. Kita manusia bukan makhluk yang cipta. Kita ni tak ada Tuhan yang cipta. Yang mana kita tahu Tuhan cipta ni daripada kita dicipta maksimum terus. Maksudnya maksimum macam mana? Dia kata sini, tiap-tiap satunya telah dijadikan cukup lengkap dengan aturan dan kejadian elok dan hikmah yang pelik. Maksimum terus kita ni jadi. Kalau kursi tadi, meja tadi tak maksimum, makin generasi makin akan datang, semakin sempurna. Tapi kita, manusia kita ni memang macam inilah daripada Tok Adam dulu. Tak berubah-ubah. Sebab dah memang sempurna. Maksimum dah. Maksimum dah. Aturan dan kejadian yang elok dan hikmah yang pelik. Hikmah macam rupa-rupanya, hikmah yang pelik macam mana? Hikmah rupa-rupanya hidung lubang ke bawah. Lubang ni ke bawah. Rupa-rupanya hikmah lubang ke bawah. Macam mana kalau lubang ke atas? Masa hujan lemas hujan masuk air dalam lubang hidung tu. Sebab hidung ke atas. Walaupun tak banjir lemas, mati lemas kerana hujan. Orang mati lemas kerana banjir. Dia mati lemas kerana hujan. Kenapa? Hidung naik ke atas. Hikmah ni hidung di bawah. Peliknya. Bukan pelik. Tak terfikir. Tak terfikir. Sebab tu hidung ke bawah, tak hidung ke atas. Itulah hikmah yang pelik. Bukan pelik maksudnya. Bau. Iyalah. Tu. Hikmah-hikmah. Dan sentiasa kita jumpa hikmah-hikmah tadi. Kenapa? Menandakan kita ni dah maksimum dah kejadian. Sempurna nisbah manusia tu dah maksimum dah. Tak macam kursi meja. Kursi meja tak maksimum. Akan datang lagi canggih, tak tahulah apa lagi lepas ni. Tapi kalau kita, yang Allah jadikan kita ni, memang maksimum dah. Seperti tersusun. Dah lah tu boleh ada akal, boleh bercakap, boleh mendengar. Maksimum dah. Bukannya dulu, manusia pertama dulu tak boleh melihat. Lama-lama dah Allah makin pandai. Tuhan makin pandai, dia buat penglihatan. Bukan. Memang maksimum terus dah. Macam tu juga matahari. Matahari yang sama dulu sampai sekarang. Bintang-bintang yang sama. Tumbuh-tumbuhan kecil ke besar, semua sama. Dah jadi tu secara maksimum dah. Telah dijadikan cukup lengkap dengan aturan dan kejadian yang elok, hikmah yang pelik. Seperti yang tersusun pada manusia, tersusun pada tumbuh-tumbuhan, binatang sebagainya. Jadi maknanya kita dapat faham kat sini, kalaulah begitu, yang menjadikan tu pun sempurna jugalah. Itulah sipir dia. Kita buat kerusi sempurna. Akan datang lebih sempurna. Akan datang lebih sempurna menandakan kita tak sempurna. Kerana kita cipta sesuatu yang tak sempurna. Buktinya akan datang ada yang lebih sempurna. Kalau sipirnya kita tak sempurna, maka hasil yang kita buat tu tak sempurna juga. Tak sempurna juga. Sebab kita pun tak sempurna. Maka kalau kita ni sempurna, dari segi kejadian kita sempurna, maka yang cipta kita sempurna jugalah. Boleh tak nampak dia punya sipir tu? Kita buat, kita sendiri buat kursi. Kursi tu akan datang makin lama makin sempurna. Ikut generasi akan datang. Kita yakin. Maka menandakan kita ni tak sempurnalah. Kita ni tak sempurnalah buat. Kita ni
tak sempurnalah buat kursi tadi. Kita, okey, jadi pembuatan cerita pasal buat kerusi tu. Kita juga dibuat juga. Kita yakin dah kita dibuat, bukan jadi sendiri. Maka yang kejadian kita ni sempurna. Kejadian kita. Kalau kita bandingkan dengan kerusi tadi, kita ni sangat sempurna berbanding dengan kerusi. Maknanya yang menjadikan kita sempurna lah sebab kita sempurna. Nampak kat situ? Kat situ kaitan dia. Maka yang menjadikan kita juga bersifat dengan kesempurnaan. Yang menjadikan kita. Bila orang tanya pula, ditanya, macam mana kamu kenal, kamu tahu yang Tuhan kamu ini bersifat dengan sifat kesempurnaan? Padahal kamu tidak pernah lihat dia, kamu tidak pernah dengar dan kamu tidak pernah jumpa. Tapi kamu tahu Tuhan kamu ni sempurna. Macam mana? Macam mana kamu boleh tahu? Tengok tadi itulah. Itulah antara hujahnya. Tuhan yang menjadikan pasti sempurna. Sebab aku ni sempurna. Dari segi hikmah, dari segi kedudukan kepala duduk atas, kaki duduk bawah, kaki ada 2, tak perlu kaki ada 4 sebagainya lah. Sempurna dah. Kita boleh melihat kita buat kursi. Maka kita buat kursi. Tuhan buat kita. Maka kita buat kursi, kursi tu sentiasa ada penambahbaikan. Menandakan kita tak sempurna. Kita ni berbanding dengan Allah. Kerana kita yang sempurna ni, yang Allah buat ni, dari segi kejadian berbanding dengan kursi tadi, maka yang buat kita tu sempurna. Jadi, walaupun kita tak pernah jumpa, apa bukti lagi yang menjadikan kita ni sempurna? Apa bukti lagi yang menjadikan kita ini Tuhan yang bersifat dengan sifat yang kesempurnaan? Buktinya lagi, apa yang kita nak, apa yang terjadi dengan apa yang kita nak setelah kita usaha, tak semuanya dapat. Kita nak sesuatu, kita usaha, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Pasti ada yang tentukan. Kalaulah tak ada yang menjadikan, pastinya apa yang kita nak dan kita usaha mestilah dapat. Tapi kenapa apa yang kita nak kita nak dapat, ada yang kita nak tak dapat? Menandakan ada yang nak, ada yang lain yang nak juga. Yang mana nak dia lagi power daripada nak kita. Kita nak gini, dia yang lain tu mesti nak gini. Nak kita dengan nak dia, akhir sekali nak dia menang. Mesti ada nak yang lain tu. Yang lain tu lah Tuhan tu. Buktinya apa yang kita nak, tak semua kita dapat. Menandakan ada yang nak yang lain. Nak dia yang jadi tu, bukan nak kita. Mesti ada. Kita sakit, kita makan ubat. Kadang-kadang kita makan ubat sembuh, kadang-kadang kita makan ubat tak sembuh. Makan ubat yang sama. Jika kita sendiri berkuasa, jika tak ada yang nak yang lain tu, nak kehendak yang lain, maka apabila kita nak, kita makan ubat sembuh. Setiap kali kita makan ubat, mestilah sembuh. Kenapa ada kadang-kadang makan ubat sembuh, kadang-kadang makan ubat tak sembuh-sembuh? Sebab ada nak yang lain. Nak yang lain tu lagi power pada kita. Lebih sempurna pada kita. Nak dia lagi sempurna. Yang kita panggil Tuhan. Jadi apa yang kita nak tak semua kita dapat. Kita nak sihat seumur hidup, tapi kita sakit. Maknanya ada yang nak kita sakit. Nak suruh kita, nak jadikan kita sakit. Ada. Ada nak yang lain. Kita nak kaya, tak kaya-kaya. Kita nak anak lelaki, dapat anak perempuan. Kita nak anak perempuan, dapat anak lelaki. Kita nak anak, tak dapat anak. Mesti ada nak yang menjadikan tu tadi tu. Mesti ada. Kita tak nak mati, akhir sekali mati juga. Banyak yang kita nak tapi tak dapat kita capai. Maka pastinya ada yang menghendaki dan yang mengadakan. Mesti ada yang lain. Nak yang lain. Kita tiap-tiap hari jogging, nak jaga jantung kita, supaya jantung kita kuat. Tapi kita akhir sekali mati sakit jantung. Kalau kita dah jogging apa, sepatutnya mati sakit lain lah. Kenapa mati sakit jantung juga? Kita makan suplemen macam-macam. Kita makan suplemen macam-macam, nak sihat. Nak bagi nyawa tu panjang. Akhir sekali kita mati lebih awal daripada orang yang tak cukup zat.
Anak kita 3 orang doktor. Doktor mata 3 orang anak. Tapi ayah dia rabun pakai spek. Kalau kita doktor 3 orang, patutnya kalau anak-anak kita doktor 3 orang, anak doktor mata, patutnya ayahnya terang benderanglah mata. Tapi ayah tetap juga rabun pakai spek. Malah doktor mata sendiri pakai mata palsu. Padahal doktor mata patutnya mata dia terang. Maknanya apa yang kita nak kadang-kadang tak dapat. Maknanya ada nak yang lain. Anak pakai jantung. Ibu mati heart attack. Ayah pakai buah pinggang. Anak dialisis. Kenapa jadi gitu? Sebab tak semua apa yang kita nak akan kita dapat. Menandakan ada nak yang lain. Inilah yang dimaksudkan dengan kamu pandang pula kepada kejadian manusia. Itulah kejadian manusia. Bulan, bintang, matahari, tumbuh-tumbuhan sama ada kecil atau besar, maka kamu dapati tiap-tiap satunya dijadikan cukup lengkap dengan aturan dan kejadian elok hikmah yang pelik seperti ada tersusun pada manusia, iaitu berakal, bertutur dan mendengar. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Banyak perkara yang kita nak tak dapat kita capai, pasti ada yang nak yang lain. Nak yang lain. Bahasa dia panggil ada yang lain tu, dia ada iradah, dia ada kehendak, dan kehendak dia tu yang jadi, kehendak kita tak jadi. Buktinya apa yang kita nak kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Dan apabila kamu tilik kepada bumi, bulan, matahari, bintang-bintang, tumbuh-tumbuhan, tilik lagi, maka adalah segala perkara-perkara itu semuanya dari segala manfaat, maslahat dan hikmah yang melemahkan segala akal cerdik pandai memikirkan kejadiannya itu, kerana melengkapi segala keindahan yang tiada tolok bandingnya. Kalau kau tilik pula pada bumi lah, bulan, bintang, tumbuhan, dia kata, macam mana buat ni? Cerdik pandai semua lemah dalam memikirkan keindahan. Macam mana boleh buat? Macam mana bulan tu boleh tergantung-gantung gitu. Jalan tiap-tiap bulan, orbit tempat yang sama. Macam mana matahari tu? Macam mana bumi tu? Pasti ada yang mengawal. Pasti ada. Lemah akal kita. Lemah akal kita. Padahal kita dah cerdik pandai. Oh, memang hebat. Memang hebat. Tu, pasti. Kita tengok pula buah pokok kelapanya. Ada buahnya. Buahnya pula air dalam tu, air kelapa tu manis. Sedangkan dia duduk tepi laut. Laut air tu masin. Akar dia pergi serap air. Masuk dalam batang dia, masuk dalam buah macam boleh air kelapa boleh jadi manis macam mana, sedangkan dia asal masin. Mesti ada. Lemah akal kita. Mesti ada yang tukar daripada masin kepada manis. Mesti ada. Semua-semua ni dalam ayat Quran, dalam Quran dia sebut wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di dalam bumi itu beberapa tanda yang menunjukkan wujudnya Allah. Bumi ni semua tanda adanya Allah, adanya Tuhan. Kita boleh tengok. Kita boleh tengok bumi, matahari, tumbuh-tumbuhan. Kita boleh tengok sendiri, kita kata mesti ada yang jadi kan. Melemahkan segala akal cerdik pandai. Kita dapat kenal Allah, kita dapat kenal Tuhan dengan mengenal makhluk ciptaan. Bumi, matahari sebagainya lah. Itu kita dapat kenal Tuhan daripada ciptaannya. Kita dapat kenal pelukis, kita dapat kenal lukisan, kita dapat kenal tuan yang pelukis dengan lukisannya. Dengan lukisan kita kata, mesti yang pelukis ni mesti hebat. Pelukis ni mesti, kita akan kata satu. Dengan kita tengok lukisan tadi. Pelukis ni mesti orang hebat. Pelukis ni mesti ada mata. Mesti dia boleh nampak. Kalau tidak, kalau dia buta, macam dia nak lukis cantik macam ni, kita mesti tahu satu. Dengan kita tengok lukisan tadi, kita tahu dia bukan budak-budak ni. Pelukis ni bukan umur 1 tahun, bukan umur 2 tahun, bukan umur 3 tahun. Kita boleh agak dengan kita melihat lukisan. Begitu juga kita melihat bumi, alam ni, matahari, bintang, tumbuh-tumbuhan, kita akan dapat tahu macam mana yang menjadikan. Tuhan tu yang menjadikan. Kita dapat tahu macam mana sifat-sifat dia, kita dapat tahu. Kita dapat kenal dengan ciptaan, dengan asar, dengan ciptaan yang jadi. Maka jika dengan alasan kita tak nampak Tuhan,
maka Tuhan tak ada. Tak nampak Tuhan, maka Tuhan itu bukan Tuhan yang sebenar sebab kita tak nampak. Kalau alasan tak nampak, tak boleh nampak, kerana itulah orang sufi. Orang-orang sufi selalu mengungkapkan satu kalimah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri maka dia kenal Allah. Sebab kita termasuk dalam alam. Nak tengok alam, nak tengok bumi apa, tak ada ilmu kita. Tak payah susah-susah. Tengok diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri kamu boleh tengok adanya Tuhan. Adanya Tuhan. Yang dengan maksud ada Tuhan yang memerintah. Ada Tuhan yang menjadikan, ada Tuhan yang sentiasa menjadikan dengan tengok diri sendiri. Kenapa nak tengok diri sendiri? Tengok alam lah. Alam terlalu besar. Terlalu besar nak tengok sampaikan tak boleh. Tak boleh lah, tak boleh nak fikir lah. Kita ni orang biasa-biasa aja. Maka tengok diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Saya selalu sebut hujah-hujah pada diri sendiri yang menandakan ada yang menjadikan dengan tengok diri sendiri. Menandakan lemahnya akal kita. Saya biasa bagi contoh, rambut panjang. Rambut panjang. Tapi bila kita korek dekat umbi dia, tak ada pun rambut dalam tu. Tapi rambut sentiasa panjang. Kat mana manjang datang tu? Kat mana datang tu? Pasti ada yang memanjangkan. Pasti ada. Sebab kalau rambut kita panjang, sepatutnya bila kita korek umbi dia, dalam tu adalah rambut sebab dia makin panjang, makin keluar. Tapi tak ada pun dalam tu. Ada umbi je. Habis tu macam mana rambut dah panjang selama ni, duk kerat panjang ni? Mesti ada yang memanjangkan. Tengok diri sendiri je. Mesti ada. Macam mana tengok kursi meja tadi. Kalau kita fikirkan, kita fikirkan rambut, katakanlah rambut memang tumbuh semula jadi. Rambut tu memang tumbuh sendiri. Kata-kata lagi tu. Kita tanya balik. Kalau dia tumbuh memang semula jadi, kadar panjang ni, kenapa kening dia tak panjang macam rambut? Sampai ke kaki je patutnya, sebab tak pernah gunting kening. Kenapa janggut panjang laju sikit daripada kening, ataupun rambut lebih cepat panjang daripada janggut dengan misai? Kenapa misai kadar panjang dia tu lambat berbanding dengan janggut? Kenapa rambut lebih panjang, lebih cepat berbanding dengan janggut? Siapa yang menentukan kadar tu? Pasti ada yang menentukan. Kadar, okey, janggut panjang dia macam ni, jangan lebih, jangan. Okey, rambut biar panjang. Kadar tu. Kalau kita kata dia tumbuh sekala semula jadi, maknanya semua bulu-bulu, rambut-rambut yang ada dekat badan kita tumbuh sama sekata lah. Jadi maknanya ada yang menentukan. Bulu betih, jangan. Bulu betih, kadar panjangnya, kadar pertumbuhannya sangat perlahan. Rambut sangat laju. Kening sangat perlahan. Misai, janggut sederhana-sederhana. Nampak? Ada. Siapa yang tentukan tu? Pasti ada yang tentukan. Tu kata tengok diri sendiri je. Kita tahu ada Tuhan. Ada yang kontrol. Sebab kadarnya berbeza. Lainlah, semua bulu ni tumbuh sekata aja. Boleh kita kata tak ada yang kontrol. Tapi ini tak. Kadar yang tertentu. Nak detailkan lagi pun boleh. Maknanya ada yang menentu mengikut kehendaknya. Mesti ada. Dalam jari kita ada kuku. Saya sebut dah sebelum ni. Kuku. Kalau kita korek, tak ada pun kuku sampai ke sini, kuku tak ada pun. Macam mana kuku tu panjang, kita kerat dah panjang lah. Siapa yang panjangkan tu? Sebab kalau ada dalam ni, baru logik dia keluar. Ni tak ada. Korek tak ada. Kerat lah. Tak ada pun kuku kat dalam ni. Maknanya ada yang memanjangkan. Kita katalah pula, dia tumbuh semula jadi kuku. Okey. Kalau dia tumbuh semula jadi, kenapa kuku kaki dengan kuku tangan berbeza kadar panjang dia? Kadar tumbuhannya. Kuku kaki lambat 2 kali berbanding dengan kuku tangan. Kuku tangan kalau kita kerat 2 kali, baru kaki sekali. Siapa yang menentukan kadar tu? Mesti ada yang nak jadi gitu. Itu menandakan adanya yang kontrol. Sebab tu dia kata, bila kamu tilik kepada bumi, bulan, matahari, tapi sebelum tu dia kata, kamu pandang pula kejadian manusia. Itulah, pandang kejadian manusia lah tu. Pasti akhir sekali kita akan kata apa sini, cukup lengkap dengan aturan dan kejadian yang elok dan hikmah yang pelik. Itu baru tengok diri, tak tengok matahari, bulan lagi, lebih-lebih lagi lah. Lemah segala akal cerdik pandai memikirkan kejadiannya tu. Ish, dia kata kan. Kerana melengkapi segala keindahan yang tiada tolok banding. Yang demikian, sambung lagi. Nyatalah kepada kamu, sungguhnya
Yang menjadikan perkara yang tersebut tadi tu ialah yang mempunyai kuasa yang sempurna. Ilmu yang luas. Bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang maha suci dari segala dari serupa dengan makhluk. Suci, maha suci dari serupa makhluk. Pasti yang cipta sangat sempurna. Pasti yang cipta sangat sempurna. Sebab bila kita memerhatikan, siapa yang mencipta bumi sangat sempurna. Siapa yang cipta manusia sangat sempurna. Sangat sempurna. Sesungguhnya, habis dah, telah dapat diketahui daripada kaedah syar'iyah dan perkhabaran anbiya. Kaedah syar'iyah, kaedah syarak maksudnya Allah dan Rasul lah. Perkhabaran anbiya, para nabi mengkhabarkan bahawa adalah yang menjadikan dan yang mengadakan atau membaharukan alam ini ialah Allah Ta'ala. Yang namanya Allah, syarak yang bagi tahu, iaitu para anbiya, nabi dan rasul yang bagi tahu namanya Allah. Tapi kalau tak ada nabi dan rasul, tetap juga kita akan, akal yang sejahtera akan kata ada kuasa, ada yang lain yang jadikan, yang kontrol, pasti ada. Cuma tak tahu nama, tak tahu. Kemudian bila datang rasul bagi tahu namanya Allah. Maknanya kita dapat faham kat sini. Kalau tak ada rasul, maka akal kita pun dah akal yang sejahtera sahaja, dengan akal semata-mata dah pasti kata, pasti mengeluarkan satu hukum atau satu keputusan, ada yang menjadikan, ada kuasa lain, ada yang nak yang lain, ada yang kuat yang lain, pasti ada. Hanya dengan akal semata-mata. Cuma kita tak tahu nama je. Tak tahu nama, tak tahu. Cuma bila Rasul datang baru dia beritahu namanya tu. Namanya iradah tu sifat dia. Iradah, kehendak. Bukan diperinci kan. Tapi semata dengan akal boleh tahu dah. Adanya yang lain. Yang lain yang nak tu. Kerana segala perbuatannya itu, maksud segala perbuatan tu adalah bila perbuatan Allah, af'al Allah dengan maksud kesan. Kesan daripada perbuatan tu maksud. Kerana segala perbuatan tu maksud, kerana segala kesan daripada perbuatan tadi tu, yang kata ada yang power tadi tu, menunjukkan bekas bagi segala sifatnya maha suci. Kita perhati diri kita, oh hebat, maknanya ilmu yang buat ni mesti hebat yang buat, ilmu yang buat kita ni. Ilmu yang buat orang, ilmu yang menjadikan bumi ni, oh hebat. Tu bumi tu kesan. Hujan ke, ribut taufan ke apa ke, yang menjadikan tu, oh hebat kalau kita kaji. Kalau tak kaji tak nampak. Kerana segala perbuatannya itu menunjukkan bekas bagi segala sifatnya yang maha suci. Dan tidaklah makhluk dapat mengetahui hakikatnya. Kita nak kira, kita tak dapat sampai ke tahap itu. Seumpama kursi meja tadilah. Kursi meja takkan dapat memahami hakikat pembuat dia, iaitu manusia. Dia takkan dapat faham kursi meja. Kursi meja takkan dapat faham yang buat dia. Kenapalah dia kata, kursi meja yang ni, kata, tuan yang buat aku ni, kenapalah kejap ada, kejap tak ada, dia tak boleh faham. Kejap dia duduk, dia letak punggung dia dekat aku. Dia tak boleh faham, takkan boleh faham hakikat pencipta dia, iaitu manusia. Kursi meja takkan boleh faham, sebab dia otak pun akal pun tak ada kan, takkan boleh faham. Kalau begitulah kita menciptalah, istilah kita mencipta kursi. Kursi takkan dapat faham hakikat kita, maka Allah yang mencipta kita, kita juga tak dapat faham hakikat sebenarnya yang mencipta kita. Tak dapat faham. Kerana sekalian makhluk bersifat lemah dan kekurangan. Kerana kursi tadi lemah dan sangat kurang berbanding dengan kita. Kerana kursi tak boleh bergerak sendiri. Kursi tak ada otak, tak ada akal nak fikir. Kursi tak boleh membesar dan mengecil. Kursi tak boleh makan nasi. Kursi semua tak boleh. Minum air semua tak boleh. Maka banyak yang tak boleh, kurang sangat. Maka dia tak dapat memahami kita yang buat dia. Kita yang cipta, kita yang jadi tukang buat dia, tak boleh faham. Kalau begitu kursi tak boleh faham kita. Malah kursi dan kita berbeza jauh. Kursi tak fikir nak kena bayar bil setiap bulan. Bil api, bil air. Kursi tak ada fikir nak kahwin. Bukan tak ada fikir, dia tak boleh fikir. Kahwin macam mana? Dia tak boleh fikir sebab dia kursi. Dia tak boleh fikir sebab dia kursi. Maka kalau begitulah kita tengok makhluk dengan makhluk macam mana ni? Macam mana Tuhan yang menjadikan kita, kita juga takkan sampai hakikat ketuhanan yang sebenar. Tak boleh.
tak boleh sampai. Mengetahui hakikatnya tak boleh sampai. Macam mana kursi takkan boleh sampai faham kita yang cipta dia. Kerana sekalian makhluk sentiasa bersifat lemah dan kekurangan. Habislah kita. Kenyataan yang kedua, perhatian menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam. Cukup sampai stesen lah. Maka kenyataan yang ketiga, mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Kenal Tuhan dan tahu sifat-sifatnya. Sikit-sikit lagi kita masuk. Ni pun tak, ni agak laju juga ni sebab kita macam ulang pun ada tak. Akan datang insya-Allah kita akan masuklah sifat-sifat Tuhan secara ijmal, dan secara tafsil. Akan datang insya-Allah kita sambung hari yang sama, hari Rabu. Kita cuba dulu, kita mungkin akan tukar hari ke nanti, tengok kemudian lah. Tapi setakat ni Isnin kita ibanah wal ifadah, bahid nifas isyadah baru mukadimah. Hari Isnin, hari Rabu, setiap malam hari Rabu risalah tauhid. Hari Rabu setiap minggu, itu pun kalau tak ada hal lah, pukul 9.30. Kalau lambat sikit pun lambat sikit lah, 5 minit ke macam tu, sebab dalam perjalanan nak balik kuliah maghrib kan, 9.30 malam. Jadi kita setakat ni kita akan teruskan 3 je lah dulu. Online ni 3 dulu, iaitu hari Selasa soal jawab, hari Selasa, hari Isnin bahid, dengan hari Rabu, Isnin, Selasa, Rabu lah. Setakat ni kita 3, kita nak istiqamah 3 ni. Yang ni cerita ni yang lepas Isyak ni. Kuliah maghrib macam biasalah, ada macam biasa kuliah maghrib, kuliah subuh. Saya rasa nak kekalkan 3 tu, Isnin, Selasa, Rabu. Cuma kalau ada perubahan nanti mungkin pindah hari Sabtu ke apa, nanti saya beritahu balik lah. Wallahu alam, tak boleh lama-lama sebab esok orang kerja apa, sepatutnya 10.30 habis. Tapi kita tadi mula lambat kan, saya sampai lambat. Tangguh dulu. Jangan risau, bab pengajian kita akan laju sebab kita tiap-tiap minggu dia akan laju. Dia tak macam kuliah maghrib sebulan sekali tu. Jangan risau. Slow-slow. Tangguh dulu. Jangan lupa, Ustaz, ada tak rakaman kelas ni di-upload di mana? Ada dekat YouTube. Ada dekat YouTube. Dekat Halaqah Umri. Tak tahu lagi ke? Dah lama dah. Saya punya channel dekat YouTube dah berapa tahun dah rasa, 6 tahun. Tahun dah lama sangat lah. Mana dia punya tu? Macam mana nak buat? Nak bagi link tu. Copy. Macam mana? Share. Copy Allah. Macam mana ni? Tap. Saya cuba tengok video. Saya dah wallahu alam dah, tapi ada orang minta YouTube-nya. Memang akan masuk dekat. Cuba tengok ya ke tidak tu. Alamak. Saya pergi hantar kat orang lain pula. Aduh. Sekejap. Tu dia. Betul tak? Keluar tak? Keluar. Keluar. Ada kat situ ya. Ada kat link tu. Boleh tekan playlist kat atas tu. Boleh cari kat Risalah Tauhid ke. Ada bab. Ada banyak. Ada beribu video dalam tu. Beribu. Maksudnya saya dah buat kalau macam bab uduk bab lain, bab semayang bab lain, bab dah buat. Okey, boleh tengok kat situ. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan subhanallah. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz.